لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نعم بك ونعرف به نعيك وسنة الله والهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحي وافتح لنا برحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كزيدا في رأيت زيدا. وكلا في تعريف النص وما تأويله تنزيله أي يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويل. Wan nasu dan bermula nas, lafaz nas, ma la yahtamilu, barang yang tiada ihtimal ia ima illa ma'nan wahidan, malaikan makna yang satu. Jadi nas tu ialah suatu lafaz, dia menunjuk di atas makna yang tertentu sehingga tidak ada ihtimal makna yang lain. Suatu lafaz yang menunjuk di atas makna yang tertentu sehingga tidak ada ihtimal makna yang satu lagi itu tidak ada. Misalnya ka Zaidan, seperti lafaz Zaidan. Hakada lafaz Zaidan tu fi ra'aitu, ini fi kaulika ra'aitu Zaidan. Pada kata engkau ra'aitu Zaidan. Maka apabila kita kata ra'aitu Zaidan, tentang lafaz Zaidan tu ada ihtimal seorang Umar Bakar ke? Taklah. Jadi maknanya ra'aitu Zaidan seorang tu. Tak ada ihtimal orang lain dah tu. Kata ra'aitu Zaidan Umar ke? Tak ada lah tu. Bakar ke? Ada Zaid. Itu dia panggil lafaz nas. Wakila dan katakil fi ta'rifin nasi, pada ta'rifkan nas, mutarifkan lafaz nas, katanya huwa ya an-nasu tu ma ta'wiluhu tanziluhu, barang yang bermula ta'wil dianya, ta'wil itu mana tafsir, ta'wil dianya ialah tanziluh, menurunkan dia akan ma. Jadi maknanya selepas pada turun tu boleh faham terus lah. Tak ada kena duk cari korinah, cari apa lain tu tak lah. Jadi salah kata benda tu masak siap dah. Buka puyuk cebok makan lah. Maknanya ayyuf amu ma'nahu, dipaham akan maknanya, makna mah. Bimujarradi nuzulihi, dengan semata-mata turun mah. Wala yatawaqqafu fahmuhu, dan tiada terhenti oleh faham mah, ala ta'wilin, di atas ta'wil. Bukan kata nak tak faham, kalau tak ta'wil kena ta'wil dulu barulah faham, tak. Jadi maknanya semata-mata turun tu kita baca boleh reti selalu dah. Tak berhajat kepada ta'wil, tak dah. Wa huwa ayin nasu mushtaqun min minassatil arusi. Dia ambil daripada asalnya minassatul arus. Wa huwa, dan ia minassatul arus tu ialah al-kursiyu. Ialah kursi. Kursi mana? Allazi tajlisu alaihi. Allazi tajlisu, yang duduk ia ya al-arus. Yang duduk ia ya arus. Arus tu ialah pengantin baru. Orang baru menikah tu lah. Mejengin panggil.
Allazi tajlisu yang duduklah ia ya al-arus alaihi alallazi litazhara supaya zahir nyata linnazirin bagi orang-orang yang tengok. Jadi maknanya mana anak dara, mana anak tunuh, tu takhisi tu. Wa fi qawlihi mushtaqun min minassatil arus, dan sabit pada katanya kata musannif mushtaqun min minassatil arus. Musamahatun, ada musamahah, mana kecek mudah-mudah. Li'annal masdara la yushtaqu min ghairi, yang nas tu masdar dah. Apabila masdar dia asal, yang lain dari yang ambil daripada masdar, bukan masdar ambil pada yang lain. Kalau gitu lafaz nas tu lafaz masdar dah. Lafaz masdar ia tidak istiqaq daripada lafaz yang lain. Kalau isim fa'il mestilah. Ni bukan isim fa'il. Bukan isim maf'ul, bukan dia tu lafaz mushtaq. La yushtaqu min ghairihi ghairil masdari ala sahihi. Bal yushtaqu ghairuhu, bahkan dia ambilkan yang lainnya lain pada masdar minhu minal masdari. Sebagaimana kita maklum dalam ilmu sarah tu gitu. Fal minassatu, maka bermula lafaz minassah tu mushtaqun minan nasi. Diistiqaq daripada lafaz nas sebab dianya isim makan. Minassah tu isim makan. Isim makan istiqaq daripada masdar. Begitu. Jadi sebab itulah jadi hak musannif kata begitu tu atas jalan musamahah. Kecek mudah-mudah. Fannasu lughatan, maka bermula lafaz nas pada lughahnya ar-raf'u, mengangkat, meninggi. Jadi maknanya minassah tu tepat tinggi lah. Tepat tinggi, dia duduk di situ, pia-pia tengok pun, siapa-siapa tengok punya nampak. Fa'idha zaharat dilalatul lafzi. Sini jalan munasabah. Dia ambil nasu pada lughah tu mana akad. Minassah tu mana tempat yang ditinggi, tempat yang dia akad tinggi supaya orang duduk situ, siapa-siapa duduk jauh punya nampak tengok. Jadi nak rakyat kata jelas. Fa'idha zaharat dilalatul lafzi ala ma'nahu. Apabila zat nyata oleh dilalah lafaz, nyata jelas. Apabila jelas oleh dilalah oleh lafaz, menunjuk oleh lafaz ala ma'nahu, di atas maknanya, makna bagi lafaz. Kana dhalika fi ma'na raf'ihi ala ghairihi. Kana dhalika, nascaya adalah demikian itu zuhuru dilalatil lafzi ala ma'nahu. Kana dhalika zuhuru dilalatil lafzi ala ma'nahu tu fi ma'na raf'ihi, pada makna meninggi akan dia akan lafaz ala ghairih, di atas yang lain. Itu wajah munasabah lafaz nas dipanggil nas pada istilah. Fa qawluhu mushtaqun min minassatil arus lam yurid bihi, tiada kandaklah ia musannif bihi bi qaulihi mushtaqun tu al-istiqaqul istilahiyyu, istiqaq istilah sarah tu dak. Bukan nak istiqaq pada ilmu sarah tu dak. Wa innama arada, dan sesungguhnya kandaklah ia musannif ishtirakahuma fil maddati, bersekutu oleh keduanya nas dan minassah. Ishtirakuhuma, nas dan nas minassah tu fil maddati, pada maddah. Jadi nak rakyat katanya musannif, tujuan musannif katanya min mushtaqun min minassatil arus tu, nak rakyat katanya nas dengan minassah tu satu maddah. Satu maddah. Pengata sujud dengan masjid satu maddah. Julus dengan majlis adalah satu maddah. Begitu ya. Jadi pendek katanya itu wajah yang wajah dinamokan nas yang munasabah dengan makna lughah. Jadi nas yang dikandak di dalam ilmu usulul fiqh tu ialah ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Ma lafa tu ialah
ayat Quran ke atau hadis Nabi ke, tak kira lah tu. Nah, satu lafaz daripada ayat-ayat Quran, suatu lafaz daripada hadis-hadis Nabi. Jelas makna dia tu sehingga tidak ada ihtimal malaikat makna yang lain, malaikat itu satu ya. Itu dia panggil nas di dalam ilmu usulul fiqh. Wan nasu 'indal fuqaha'i, dan bermula nas di si ulama fiqh pula. Itu berlain istilah. Tadi nas kata ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan atau ma ta'wiluhu tanziluhu tu di sisi ulama usulul fiqh. Adapun nas di sisi ulama fiqh pula yutlaku ala ma'nan akhar, diitlaq di atas makna yang lain. Wa huwa ma dalla ala hukmin syar'iyyin, barang yang menunjuk di atas hukum syarak. Apa dia ma tu? Min kitabin au sunnatin, daripada kitab Quran, daripada artinya daripada sunnah Nabi. Itu dia panggil nas. Di sisi ulama fiqh, sawa'un kanat dilalatuhu dilalatu madallan, nassan, nas dengan mana ma la yahtamilu, au zahiran artinya zahir. Begitu. Jadi nas kalau dengan makna ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, itu nas di dalam ilmu usulul fiqh. Nah, lepas tu kalau nas dengan maknanya ma dalla ala hukmin syar'iyyin, barang yang menunjuk data hukum syarak. Lepas tu hukum syarak kita ambil di mana? Ambil daripada Quran, ambil daripada sunnah. Jadi di sisi ulama fiqh sebut kata nas tu mana Quran dan hadis. Nah, Quran dan hadis. Nas di sisi ulama fiqh dengan mana Quran dan hadis. Yang begitu. Lepas tu dia katanya sawa'un kanat dilalatuhu nassan aw zahiran. Sama saja dilalah lafaz, dilalah madallah tu ialah dengan secara nas. Nas dengan mana ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan aw zahiran. Zahiran dapat tu. Wa zahir mahtamala amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Ya gitu. Jadi dua. Lepas tu kalau katanya nas dengan makna perkataan Imam Syafi'i, itu nas di dalam istilah Syafi'iyah saja. Nas di dalam istilah mazhab Syafi'i sebab kata nas ialah kata Imam Syafi'i. Kita ke dan lain lagi. Mengatakan nas Imam Syafi'i. Itu mana perkataan Imam Syafi'i. Nas Imam Syafi'i dalam kitab Maknanya benda imam, benda yang disebut oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Itu nas dengan mana begitu, itu khas di dalam istilah kitab fiqh Syafi'i saja. Tengok. Waz-zahiru, dan bermula zahir pula. Mahtamala amrayni. Lafaz yang ihtimal ia lafaz amrayni akan dua perkara. Ini akan dua makna. Amrayni makna ya ini akan dua makna. Satu lafaz ada ihtimal dua makna. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya. Salah satu daripada keduanya, dua amrayni itu, dua makna itu azharu, lebih nyata, lebih zahir, minal akhari, daripada makna satu lagi. Itu panggil zahir yang lawan bagi nas. Zahir lawan bagi nas. Dia kalau satu lafaz. Kalau katanya ra'aitu Zaidan.
Maka lafaz Zaidan tu tidak ada menunjuk di atas makna yang satu, tidak ada menunjuk di atas makna yang lain, dak dah. Maka itu dia panggil lafaz nas lah. Tapi kalau kita kata ra'aitu Zaidan, ra'aitul, tengok misal dia. Kal asadi seperti lafaz asad. Fi nahwi kaulika ra'aitul yauma asadan. Tengok olaku pada hari ini asadan akan asad. Maka lafaz asad tu ada ihtimal. Tengok dia tanya fa inna asad zahirun fil hayawanil muftarisi. Zahir ia pada makna hayawan muftaris. Jadi makna zahir dia kat tu. Li'annahu, sebab apa boleh kata zahirun, li'annal hayawan al-muftaris tu al-ma'na al-hakiki, ini ma'nahu al-hakiki. Al-ma'na al-hakiki ini ma'nahu al-hakiki. Maknanya makna bagi asad yang hakiki. Wa muhtamilun atas pada zahirun. Dan ihtimal lirajulis syuja'i. Ihtimal akan rajulis syuja' juga. Lelaki yang berani juga. Sebab ini makna majazi bagi dia kan. Kita maklum dalam ilmu bayan tu. Rajulus syuja' itu makna majazi bagi dia. Nah. Lepas tu waz-zahiru fil haqiqati, kita pergi dulu. Waz-zahiru dan bermula lafaz zahir fil haqiqati, dan yang zahir pada hakikatnya huwa al-ihtimalur rajih. Ialah ihtimal yang kuat. Dah. Ihtimal yang kuat tu jadi zahir, ihtimal yang marjuh tu jadi muawwal. Tengok. Fa in humilal lafzu, maka jikalau ditanggung akan lafaz seperti lafaz asad sani. Fa in humila al-lafzu, maka jikalau ditanggung dipakai makna lah. Ditanggung dipakai makna akan lafaz asad masalah tadi. Alal ihtimalil marjuh, di atas ihtimal yang marjuh, ialah makna asad, makna rajulus suja'. Summiyal lafzu, dinamaikan lafaz itu muawwalan, ia panggil lafaz muawwal. Ia panggil lafaz muawwal, tapi ditakwil. Wa innama yuawwalu, dan sesungguhnya ditakwil, makna nak pakai makna marjuh tu. Nak takwil, nak pergi pakai makna marjuh tu, bidalili, dengan dalil. Jadi nak takwil kena ada dalil. Kalau tak ada dalil tak boleh ditakwil. Kena pakai makna zahir. Kama qala, seperti katalah ia. Ni kama qala kembali pada yu'awwalu bidalil. Kama qala tu kembali kepada yu'awwalu bidalil. Kama qala, seperti katalah ia musannif, wa yu'awwalu zahiru, dan ditawilkan lafaz yang zahir bidalili, dengan dalil. Nah, ay yuhmalu ala al-ihtimalil marjuh. Apa makna yu'awwalu zahir bidalil? Maknanya yuhmalu, ditanggung akan dia, akan al-lafzu tadi. Ala al-ihtimalil marjuh. Nah, di atas ihtimal yang marjuh, yani makna yang marjuh. Nak ta'wil tu mesti kena ada dalil. Wa yusamma hina idzin, wa yusamma, dan dinamai akan dia, akan al-lafzu hina idzin, ketika ini, hina idz uwila zahir, hina idz uwila bid-dalil. Hina idz uwila bid-dalil, ia panggil apa? Az-zahir bid-dalil. Jadi az-zahir bid-dalil tu ialah muawwal lah. Tu ada dah.
Yusamma tu tasmiyatan kainatan kama yusamma muawwalan. Seperti ditakwil, seperti dinamakan muawwal. Ni hak kita de royak malam tu ada masalah lafaz wajhun tu. Tengok. Jadi dia di sini kita 3 perkara dah. Nas, zahir, muawwal. Gitu. Nas, zahir, muawwal. Nas, patu zahir, patu muawwal. Muawwal atau dia panggil az-zahir bid-dalil. Muawwal tu boleh panggil juga dengan nama kata az-zahir bid-dalil. Jadi tengok. Kita tengok 2 misal yang tadi. Ra'aitu Zaidan. Tengok misal di situ. Ra'aitu Zaidan. Lepas tu ra'aitul yauma asadan. Tengok 2 misal tu. Kita tengok 2 misal tu boleh nampaklah beza dia lah mana tu, perbezaan dia lah mana tu. Jadi kita katanya ra'aitu Zaidan, maka di lafaz Zaidan tu tidak ada ihtimal malaikat satu makna tu ya. Ialah orang hak nama Zaid tu lah, al-musamma bi Zaidin tu lah. Maka lafaz Zaidan dengan sebab tidak ada ihtimal makna, tidak ada ihtimal 2 makna, 3 makna, tidak ada. Bukan diguna pada satu makna saja. Sebab kata ra'aitu Zaidan, aku tengok akan seorang nama Zaid. Seorang tu tak ada ihtimal kok lain dah tu. Maka lafaz Zaidan ia panggil nas. Gitu. Lepas tu habis di situ. Maka tengok pula ra'aitul yauma asadan. Ra'aitul yauma asadan. Maka lafaz asadan. Lafaz asadan di situ tengok pakai makna apa? Pakai makna apa? Pakai makna binatang. Asadan dengan makna binatang. Pakai makna hakiki dia. Asadan dengan mana apa? Dengan mana asad. Maka asadan dengan mana asad, dia panggil lafaz asad tu lafaz zahir. Lepas tu lafaz asadan kalau kita nak pakai, kalau kita dipakai makna rajulus suja'. Tapi dia kena ada korenuh dah nak jadi majaz tu. Duk belajar dalam ilmu bayan. Ya, korenuh tu dalil lah. Kalau lafaz asad dipakai dengan makna rajulus suja', tapi nak pakai makna rajulus suja', dia kena ada korenuh, kena ada dalil. Kalau tak ada korenuh, tak ada dalil, tak boleh nak pakai makna rajulus suja', bahkan kena kembali kepada makna sah. Maka lafaz asad dipakai dengan makna rajulus suja', kita panggil lafaz muawwal. Nampak dah gitu? Jadi di lafaz asad sana itu dengan sebab dia ada ihtimal 2 makna dah kan? Lafaz asad tu ada ihtimal 2 makna, satu makna lebih zuhir, lebih rajih daripada makna satu lagi. Sebab lafaz asad yang rajihnya ialah makna hayawan sebab makna hakiki. Tapi lafaz asad dalam lughah Arab ada juga dipakai makna rajulus suja'. Ada orang Arab kecek begitu dah kan? Jadi sebut kata lafaz asad tu ada ihtimal 2 makna dah kan? Maka belum jangan duk kata zuhir lagi tu. Belum pada kita menentukan makna. Apabila tanya ra'aitul yauma asadan, kira-kira tengok asadan dengan mana apa tu. Dia kata dia baru balik Afrika. Dia kata aku pergi Afrika. Safari dah. Dia kata dia baru klik safari 3 hari. Dia kata ra'aitu asadan. Maka lafaz asadan dengan mana apa situ? Dengan mana hayawan muftaris. Tak kan? Maka lafaz asadan tilik kepada pakai mana hayawan muftaris ialah hak makna yang rajih, kita panggil lafaz zahir.
Kita panggil lafaz zahir. Lepas tu lafaz asad tu juga dengan sebab dia duduk rumah, ya tak ada pergi ke mana-mana ni. Rumah dia tu dalam bandar, singa mai mana. Kata ra'aitu asadan pagi tadi. Duk pergi bila kau dalam hutan. Duk rumah ya. Masalah. Lepas tu kita katanya ra'aitu asadan betul duk nak puji orang tu beranding seperti singa. Maka lafaz asadan dalam kata dia asadan dengan mana rajulus suja'. Maka asadan dengan mana rajulus suja' tu panggil lafaz muawwal. Dia panggil lafaz muawwal, dia panggil az-zahir bid-dalil. Begitu. Jadi maknanya tak kena duk cari mana lafaz muawwal, mana lafaz zahir. Tu tengok di asad tu lah. Asad pakai mana pun. Begitu. Jadi lepas tu kalau kita kembali kepada kembali kepada ayat yang kita sebut semalam tu, wa yabqa wajhullah wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal oleh wajah Tuhan engkau. Maka wajhu di situ kalau tilik kepada asal dianya ihtamala amraini tu. Kita dah tahu. Jadi maknanya semata-mata lafaz al-wajhu boleh tak lagi nak kata az-zahir, tak boleh lagi. Seperti lafaz asad, semata-mata lafaz asad tak boleh lagi nak pakai nak kata dia tu adalah lafaz zahir. Sebab tu ia katanya, waz-zahir fil haqiqati huwa al-ihtimalur rajih. Bukan dia mahtamala amraini, itu bukan dia. Tapi nak jadi ihtimal rajih sebab ada ihtimal dua makna. Jadi mana lafaz al-wajhu, kalau katanya kalau kita katanya farsilu wujuhakum. Farsilu wujuhakum. Maka wujuh di situ ada ihtimal dua makna, itu apa? Ada lafaz wujuh mufrad bagi wajhun tu ada ihtimal dua makna tak? Mana-mana lafaz wajhun pun ada ihtimal dua makna. Wajhun, wujuh pun dia ada ihtimal dua makna tak kata. Tetapi farsilu wujuhakum, tengok lafaz wujuh dalam lughah Arab ada diguna dua makna ke tidak? Jawabnya ada diguna dua makna. Tapi pada ayat kata farsilu wujuhakum tu dia kita pakai dengan mana muka kepala tak kat situ. Dengan mana muka kepala, maka kita panggil wujuh tu lafaz zahir. Nampak tak? Kita panggil lafaz zahir sebab wujuh dengan mana asli, dengan mana hakiki. Tapi wa yabqa wajhu rabbika, lafaz wajhu sungguh dia ada ihtimal dua makna. Maka apabila ada ihtimal dua makna, kalau kita pergi pakai makna zahir, makna yang rajih, makna yang zahir, makna yang rajih ialah makna hakiki, mustahil. Maka istihalah itulah qarinah yang menunjuk kata tak boleh pakai, sebab qarinah mani'ah lah kalau kita mengajar dalam ilmu bayan. Qarinah mani'ah, qarinah yang ada dalil yang menegah daripada pakai makna, menegah akan pakai makna muka kepala. Sebab istihalah. Maka apabila tak boleh pakai makna rajih, makna hakiki, kita pergi pakai makna majazi. Wajhu dengan makna zat. Maka wa yabqa wajhu rabbika tu dia panggil apa tu? Panggil lafaz muawwal. Dia panggil lafaz muawwal, artinya panggil juga az-zahir bid-dalil. Begitulah. Situ dia beza tu. Jadi nas lawannya zahir. Gitu dulu. Tapi zahir tepat jadi zahir di mana? Dipakai makna rajih tu tepat dia zahir. Gila tu. Kalau dia pakai makna marjuh, dia tak panggil zahir lah. Dia panggil muawwal, tidak pun panggil az-zahir bid-dalil. Begitu. Adapun kalau nas di sisi ulama fiqh, asalkan ayat Quran, asalkan hadis, dia panggil nas belaka. Tengok. Kalau kita katanya di sisi ulama fiqh, kalau kita katanya az-zaniyatu waz-zani fajlidu, apa dia? Fajlidu mi'ata jald, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
Itu ia panggil nas ayat Quran. Ia panggil nas. Sebab apa? Sebab ayat ni menunjuk di atas hukum had orang berzina yang ghairu muhsan. Itu ia panggil nas. Gitu. Lepas tu, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, ia panggil nas. Sebab ia menunjuk kata wajib kena basuh muka, wajib kena basuh tangan, ia panggil nas dari si ulama fiqh. Tak ke? Abi. Abi. Tengok. Dia katanya kama fi qaulihi ta'ala was-sama'u banainaha bi aidin. Dan langit-langit itu membina oleh kami, akan dia akan langit itu bi aidin, dengan aidin. Maka aidin tu jangan diterjemah dengan tangan lah. Nah, bi aidin nak terjemah selepas pada tahu makna. Sudah di itu dulu. Jangan terjemuh lepas tu baru nak takwil. Takwil siap-siap baru terjemuh hak sudah takwil tu. Jadi bi aidin kau dulu, tak sah terjemuh dulu, kira dulu. Fa inna zahirahu, kerana bahawa zahirnya, yani makna yang zahir. Fa inna zahirahu, zahira aidin tu jam'u yadin. Yadin di mana anggota tu. Itu makna zahir. Apa makna zahir? Makna ihtimal yang rajih. Tak kan? Ihtimal yang rajih ialah jamak bagi aidin dengan mana anggota tu lah. Lepas tu, wahuwa, dan ia zahiruhu tu muhalun fi haqqillahi ta'ala. Mustahil pada hak Allah Ta'ala. Tertegah, ditegahkan pada hak Allah Ta'ala. Tak boleh nak pakai zahir kalau nisbah bagi Allah, kalau nisbah bagi kita tak apalah. Fi haqqillah, pada zat Allah, hak di mana zat. Jadi tertegah dipakai dengan mana zahir pada hak Allah. Kalau begitu, jadi mana zahir tak boleh nak pakai lah tu. Fasurifa anhu, maka dipalingkan daripadanya, daripada zahiri, ila ma'nal quwwati, kepada makna kuwah atau makna kudrat. Kepada makna kuwah. Maka al-quwwah sini makna zahir, bukan makna zahir, tapi makna bagi wajhun, bagi aidin juga, tapi makna mana? Makna yang marjuh, ataunya makna yang ditakwilkan, atau makna az-zahir bid-dalil. Begitulah. Surifa anhu ila ma'na, dipaling tinggal daripadanya, alimatul dipaling tinggal daripadanya pada zahiri, ila ambil makna al-quwwati, dia ambil makna, dia pakai makna al-quwwah, kekuatan, kudrat. Surifa tu sarfan mutalabbisan bid-dalilil aqliyil qati'i. Surifa ni sarfan mutalabbisan bid-dalilil aqliyil qati', dengan dalil akli yang memutus. Memutus tu makna tak ada ihtimal. Tentulah kena pakai begitu. Begitu. Abi. Lepas tu nak tanya wasama ubanainaha bi aidin tu dia panggil nas ke tidak dalam istilah ulama fiqh? Tidak menunjuk di atas mana-mana hukum syarak tu. Dia tak ada menunjuk di atas mana apa hukum syarak, jadi pergi pada wasama abanainaha bi aidin. Tak ada menunjuk di atas hukum syarak. Yang nas dalam ulama fiqh ialah ayat Quran atau hadis yang beri pihak kepada yang menunjuk di atas makna, yang menunjuk di atas hukum syarak. Wajib tu wajib ni, sunat tu sunat ni, haram tu haram ni, harus tu harus ni, makruh tu makruh ini ke. Dah kan? Itulah ia panggil nas, lawannya zahir. Lepas tu zahir tu maknanya ihtimal yang rajih. Kalau ihtimal yang marjuh, ia panggil mu'awwal. Gitu pula. Habis. Semua tu habis tentang bahasa lafaz-lafaz.
Maka sini masuk dalam bahasa perbuatan pula. Al-af'alu, bermula perbuatan. Jadi setengah daripada benda yang kita buat berdalil di atas hukum syaraknya ialah perbuatan. Hadhihi tarjamatun. Ini al-af'al tu saya katanya faslun fil af'al atau babul af'al. Salah gitulah satu tarjamah pula dah. Hadhihi ini kau hadhihi tarjamatu tu tarjamatun adalah suatu tarjamah. Wal muradu biha bil af'al bayanu hukmi af'ali Rasulillah. Maksud katanya af'al tu apa dia? Nama madhi mudhari' amal tu hak tu dalam nahwu tu. Bahasa al-af'al di sini maksud dia nak ayat apa tu? Hukum bagi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Walidha li ajli hadzal murad. Walidha li ajli hadzal murad qala al-musannifu fi'lu sahibi syari'ati. Perbuatan tuan syariat. Siapa dia sahibi syariat tu? Yani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Khabar. La yakhlu, tidak sunyi ia fi'lu sahibi syariah. Perbuatan Nabi, maknanya benda yang dibuat oleh Nabi dah. Benda yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perbuatan Nabi. Lepas tu perbuatan Nabi ni jadi dalil semua, boleh ambil berdalil semua ke? Kena tengok dulu. La yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wat ta'ati au ghairi dhalika. La yakhlu, tidak sunyi ia fi'lu sahibi syariah. Jadi perbuatan Nabi itu tidak sunyi imma an yakuna, imma bahawa adalah ia sahib fi'lu sahibi syariah tu ala wajhi qurbati wa ta'ati, di atas wajah qurbah dan ta'at. Qurbah dengan ta'at tu makna satu, dapat dah. Au ghairi dhalika, atau lain daripada maka itu al-qurbah wa ta'ah. Wal qurbatu wa ta'atu bima'nan wahidin. Al-qurbatu wa ta'atu tu dua-dua tu bima'nan wahidin, dengan makna yang satu makna. Jadi satunya perbuatan Nabi. Ada kalanya benda yang dia buat tu, benda hak Nabi buat tu atas jalan boleh kira tu boleh pahala lah tu. Atas jalan taat ke Tuhan, atas jalan nak mendekat diri kepada Tuhan. Ada kalanya ghaira dzalika, lain pada dia makan itu. Maknanya bukan ala wajhil qurbati wa ta'ati. Tapi di sini ni kira pada zahir. Ya kira pada zahir. Kalau tidaknya pada wakilnya Nabi tidak buat, malaikat boleh pahala belaka. Makan minum tidur dia tu boleh pahala belaka. Tetapi di sini kita dengar secara umumnya, kalau nak kira pengen kita dah. Kalau semaya, kalau puasa, kalau baca Quran, itu perbuatan juga. Tapi itu qurbah ta'at lah kan. Tapi kalau makan tidur berjalan begitu, itu tak jadi ta'at. Sebab benar harus. Kenapa lagi tu? Lepas tu Nabi ada makan tidur ke tidak? Jawabnya ada. Nabi ada semaya, ada baca Quran, ada apa dah? Ada berlaku lah tu. Jadi semuanya perbuatan Nabi tak lepas daripada tu lah. Jangan doa tirak kata Nabi buat apa-apa boleh pahala, Nabi tidur ada pahala. Tu aridi. Tengok makan minum apa hukum? Makan minum apa hukum? Adalah harus. Makan minum adalah harus. Harus bagi siapa? Bagi Nabi, bagi umat lah. Tak. Semaya 5 waktu adalah wajib. Adalah ta'at. Ta'at untuk siapa? Untuk Nabi dan untuk umat dia lah. Begitu. Makan tidur, makan minum tidur berjalan itu adalah harus. Kira hukum asal dah. Maka kalau tilik pada asalnya, Nabi berjalan, Nabi tidur, Nabi makan, Nabi bangun, duduk. Kira asalnya apa dia? Haruslah. Tak masuk dalam bagai ta'at dah kan. Tetapi Nabi dia niat baik sokmo. Dia boleh pahala sokmo, tapi tilik pada hukum asal dah.
Jadi maknanya, jadi di sini kita bahagi akan perbuatan Nabi kepada dua bagai. Di sini kita bagi perbuatan Nabi kepada dua bagai. Satu bagainya perbuatan jenis ibadat. Ibadat, ta'at, kurbah, hak tulah belaka. Boleh nak panggil mana-mana satu dah. Satu perbuatan Nabi, ibadat. Satu perbuatan lagi pulanya, bukan ibadat. Ibadat ke tak ibadat? Itu dengan secara zahir. Tak menafik. Ya tak nanti Nabi lah ke orang kita pun kalau tidur pun setengah orang boleh pahala kalau niat kena cara tak kan. Makan minum pun tak nanti Nabi, orang kita pun makan minum pun boleh pahala kalau niat kena kita dah tahu. Tak sah kira di situ lah, itu benar aridi. Itu benar aridi, kita kira kuasa. Jadi maknanya kalau Nabi semaya puasa baca Quran puasa itu masuklah taat qurbah. Tapi kalau Nabi makan minum itu masuk dalam ghairi zalika. Tak kan? Jadi mana dengan secara asal tu perbuatan Nabi itu emu masuklah ta'at, emu masuk dalam harus. Yang makruh haram tak ada semata dah mustahil. Tak kan? Makruh haram tu tak ada semata dah sebab benda mustahil di atas orang jadi rasul, orang jadi nabi. Tengok. ada dua gitulah perbuatan Nabi. Kita bagi dua grup gitu. Satu jenisnya jenis ta'at. Satu jenis lagi tak masuk dalam bagai ta'at. Tengok. Fa in kana ala wajhil qurbati wa ta'ati. Fa in dalla dalilun ala al-ikhtisas bihi. Gini dulu. Buat pecahan dulu. Perbuatan Nabi, tanda undang-undang, tulis undang-undang. Perbuatan Nabi ada dua, pecah dua. Perbuatan Nabi dua. Ala wajhil qurbati satu. Yang keduanya ghairi dzalika. Mana ghairi wajhil qurbati wa ta'ah. Lepas tu, tengok. Ambil yang ala wajhil qurbati dah. Yang ala wajhil qurbati itu pecah dua pula. Satu, tulis mudah-mudahnya, ikhtisas. Tulis mudah-mudahnya, ikhtisas. Satu laginya, ghairu ikhtisas. Situ dah. Jadi maksud kata ikhtisas tu, hak kita dah maklum kata khususiat bagi dia. Benda khususiat bagi dia, umat nak buat tak boleh. Seperti puasa bersambung-sambung. Okay. Puasa tu, ini hak khususiat tu apa dia? Seperti wisalus siyam. Buat misal sikit. Ikhtisas tu seperti wisalus siyam. Puasa seterik. Malam pun pakai tak buka dah. Malam pun pakai tak buka. Puasa seterik. Lepas tu puasa tu ibadat lagi. Puasa tu ibadat. Lepas tu wisal tu ikhtisas. Apa lagi dia? Wisal tu ikhtisas. Tapi nak kata ikhtisas tu ia kena ada dalil lah. Ia kena ada dalil lah menunjuk kata ikhtisas dengan Nabi. Ia kena ada dalil menunjuk kata khususiat dengan Nabi. Begitu. Lepas tu yang satu laginya tidak ikhtisas. Maknanya untuk dia, untuk umat. Mana gitu. Tidak ghairu ikhtisas. Maknanya untuk dia dan untuk umat. Untuk dia, untuk umat.
Maknanya dia pun begitu, umat pun begitu. Dengan semaya 5 waktu puasa bulan Ramadan ni lah. Tak kan? Maka yang tidak ikhtisas ni yang asal. Yang tidak ikhtisas ni seperti semaya 5 waktu puasa bulan Ramadan, ini tidak ikhtisas. Ini yang asal. Maka yang ikhtisas tu bukan asal. Yang ikhtisas tu bukan asal. Yang tidak ikhtisas tu asal. Kerana boleh kata hak ni asal. Sebab tujuan atas Nabi, Allah Ta'ala membangkitkan Nabi kepada manusia tujuan apa? Nak menyampai, tak kan? Nak menyampai. Itu asal nak menyampai, mana untuk dia, untuk umat lah. Tak kan? Jadi yang itulah asal. Lagi belakangnya banyak orang ni pula. Gitu. Itu yang asal. Lepas tu, jadi benda yang asal tak kena ada dalih. Jadi ghairu ikhtisas tu adalah asal. Maka kena ada dalih kalau tidak, tak kena dalih sebab ia asal. Tak kan? Ya kena asal. Ya asal tak kena ada dalih. Mana yang ikhtisas tu yang menyalahi asal, tak kan? Menyalahi asal. Sebab itulah katanya kena ada dalih menunjuk di atas ikhtisas. Sebab apa dia kena ada dalih? Sebab dia bukan asal. Kenapa lagi tu? Jadi perbuatan Nabi ala wajhil qurbati wa ta'ati itu dibahagi kepada dua. Satunya al-ikhtisas, yang keduanya ghairul ikhtisas. Lepas tu di sini kita nak kira tengok. Yang jadi ikhtisas tu boleh kita berdalil ke tidak? Boleh jadi dalil kepada hukum syarak ke tidak? Mudah kata boleh kita kena ikut sama ke tidak? Lepas tu perbuatan Nabi yang tak jadi ikhtisas tu kita boleh jadi dalil syarak ke tidak? Boleh kita ikut ke tidak? Situ nak caranya. Tu begitu. Nampak gambaran dia dulu. Habis. Maka kita akhir di situ dulu. Fa in kana ala wajhil qurbati wa ta'ati fa in dalla dalilun ala al-ikhtisas bihi yuhmalu ala al-ikhtisas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dinuka ma qara'na wa ma fasna وردنا علينا واقتحتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. 5 minit lagi kita sambungkan ni.
أصبح من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني من نافعا فهما مستقيما وهداية سبحان الله لا قوة إلا بالله اللهم من نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وأسرة الله وإلهم الملائكة المقربين أخرجنا من الظلمات وافتح لنا رحمتك وعلمنا صلاتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا قال الشيخ المصنع لنا وعنا دارين sekarang وهو أي المضاعف من الرباعي وهو أي المضاعف من الرباعي مجردا كان أو مزيدا فيه ما أي الفعل الذي كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وكذا عينه ولامه الثانية من جنس واحد بالمعنى الذي تقدم وهو dan ia ayil mudha'af min ar-ruba'i وهو dan ia ayil mudha'af hakadaannya kainan min ar-ruba'i ruba'i itu mujarradan kana ia ya ar-ruba'i au mazidan fih. Jadi ruba'i mujarrad atau ruba'i mazid. Mudha'af dianya ialah ma ayil fi'lul ladzi kana fa'uhu wa lamuhu al-ula. Fa dia dan lamnya yang pertama min jinsim wahidin daripada jenis yang satu. Mana satu jenis. Fa dengan lam tu satu jenis. Wa kadza kama dzukira min fa'ihi wa lamihi al-ula wa kadza kafaihi wa lamihi al-ula ainuhu wa lamuhu saniyatu min jinsin wahidin daripada jenis yang satu. Jadi ya sela-sela gitu. Sela-sela gitu. Jadi fa dengan lam diselangi oleh ain. Fa dan lam yang pertama lepas tu celah tu ialah ain. Celah fa dengan lam yang pertama tu ain. Satu jenis. Lepas tu ain dengan lam yang kedua. Ain dengan lam yang kedua, dicelah ain dengan lam yang kedua tu diselangi oleh lam yang pertama. Itu pun min jinsim wahidin juga. Dah. Bil ma'na alladhi taqaddama. Pada katanya bima'na, pada kata bin jinsim wahidin ruba' sulasi mujarrad dulu. Sulasi dulu. Bima'na anna ayya harfin yakunu yang akhir. Tapi jangan dah ambil betul-betul lah. Di sini kena katakan nisbah bagi fa dengan lam dengan maknanya bima'na anna ayya harfin yakunu fa'uhu walamuhu al-ula kana dhalikal harfu bi'aini lamahu ada tanya dengan maknanya bimakna anna ayya harfin yakunu fa'u fi'lihi kana dhalikal harfu bi'aini lamahu al-ula. Kena kata gitu. Nisbah bagi yang keduanya dengan maknanya ayya harfin yakunu ainuhu yakunu dhalikal harfu bi'ainihi lamahu as-saniyatu. Jadi mana-mana haraf jadi fa, haraf tu juga jadi lam yang pertama. Mana-mana haraf jadi ain, haraf tu juga jadi lam yang kedua. Gitu. Jadi dia
bentuk ke dia tu tak sama lah. Rupa dia tu tak sama di antara mudha'af sulasi, mudha'af rubai. Dia tak sama. Kalau nak banding kat buah durian. Durian dia tak sama. Mana? Dia burung dengan dia biasa ni. Dia burung, kalau dia biasa ni ubat untuk menambahkan darah tinggi. Kalau dia burung, menguraikan darah tinggi. Dia faedah dia tak sama tu. Dua-dua dia tu, tapi panggil dia belaka, jangan dia bertukar tu. Tapi asal ke berduri, durian belaka, asal berduri. Jadi maknanya asal ke apa, ulangi tula, ulangi ada harah yang bersejenis, panggil apa? Mudha'af. Tak? Ada berulangi harah yang sama, panggil mudha'af, tapi bentuk dia tak sama. Tengok dia biasa dengan dia burung tu, kulit tak sama dah, isi tak sama, cuma sama dia berduri je. Orang tanding dia watamah, dia buat dia burung dia, tak boleh. Yuqalu lahu ay lil mudha'afi min ar-ruba'i al-mutabaku. Dia panggil lagi fa'il mutabak. Ialah fa'il mudha'af ruba'i. Kalau nama satu lagi mudha'af sulasi, ia panggil asam. Nama satu lagi bagi mudha'af ruba'i, ia panggil asam. Gitulah. Nama satu lagi bagi mudha'af ruba'i, ia panggil mutabak. Aidan. Bacaan mutabak tu bi fathil ba'i, dengan fathah ba. Mutabak ambil pada mutabakah dengan mana sepakat. Lil muwafaqati bainal fa wal lam. Sebab mutabakah muwafaqat mana sama? Lil muwafaqati kerana mutabakah, kerana muwafaqat di antara fa dan lam al-ula. Wa bainal ain wal lam saniyati. Itulah. Nahu zalzala. Zalzala, maka di sini walaupun ada dua haraf yang bersejenis. Tengok. Katanya zalzala, ada berapa haraf di situ? Ada 4. Kalau tanya ada berapa jenis? Jawabnya 2 jenis. Ada. Zalzala ada 2 jenis. Kalau tanya jenis, ada berapa haraf? 4 lah. Itulah. Zalzala makna apa? Ay harraka. Bergerak. Bergerak. Kalau kuat tu panggil gempur. Kalau gerak selo-selo tu, gerak lah kita panggil. Kalau kuat tu panggil gempur. Tengok. Jadi antara dua zai, antara dua lam tu bersejenis, tetapi tak boleh nak idgham sebab ada menyelangi. Okay. Sebab ada menyelangi, sebab tu jadi mudha'af ruba'i tidak ada idgham. Habis. Zalzala, zalzalatan wa zilzalan masdarnya. Bi fathiz zai wa kasriha. Bi kasriz zai ni fil ula. Wa kasriha ay fis saniyah. Tafsir gitu. Bi fathiz zai ni ay fil ula. Zalzalah. Wa kasriha kasriz zai ini fis saniyah pada zilzal. Gitu. Itulah ia panggil fi'il mudha'af. Lepas tu daripada dulu kita maklum bahwasanya fi'il mudha'af masuk dalam bagai fi'il ghairu salim. Tak kira. Fi'il mudha'af ialah fi'il ghairu salim. Sebab fi'il ghairu salim tu ada berapa? Ada 3 dah kan? Satunya mudha'af, yang keduanya mu'tal, yang ketiganya mahmuz. Jadi mudha'af duduk dalam grup bersama dengan fi'il mu'tal. Tak kira.
Jadi fi'il mudha'af sama juga fi'il mahmud duduk dalam grup bersama dengan fi'il mu'tal. Sebab apa? Sebab pun. Tengok dia kata wa innama ulhiqal mudha'afu. Wa innama ulhiqal mudha'afu, dan sesungguhnya dihubungi akan fi'il mudha'af, menyerupai ulhiqa al mudha'afu ulhiqa bil mu'tallati, dengan fi'il mu'tal. Menyerupai akan fi'il mudha'af bil mu'tallati, dengan fi'il mu'tal. Ulhiqa fi kaunihi ghaira salimin, pada keadaannya keadaan mudha'af tu tidak salim. Jadi fi'il mu'tal tidak salim, fi'il mudha'af pun tidak salim juga. Kenapa dia kata tidak salim pada fi'il mudha'af? Tengok, kalau kita tengok zalzala, mana ada harah ilak pada dia kan? Madda, mana ada harah ilak pada dia? Tak ada. Sepatut kena kata fi'il sahih lah kan? Fi'il apa? Fi'il salim lah. Tetapi dia masuk dengan dalam fi'il ghairu salim. Dia fi'il salim tu mana fi'il yang selamat daripada ubah ya. Tengok, kalau kita kata daraba, asal marilah mana, begitulah kita gunanya. Daraba. Tapi kalau madda, tengok ada berubah tak? Ada. Asal bukan asal madda, asal dia apa? Madada. Tapi orang guna tak madada? Tak guna selepas pada ubah jadi madda. Jadi tak selamat daripada berubah. Dia tak selamat daripada berubah. Kalau nak selamat sungguh, daraba, qatala, itu tengok marilah mana, gitu kita guna. Tapi madda asal dianya, kita guna madda, tapi semula asal dianya apa dia? Madada. Begitu. Jadi selamat tak dia daripada ubah? Tak selamat. Tengok. Li'anna ila pada ulhiqah. Li'anna harfat tad'ifi. Kerana bahasa harah tad'if, arah yang berganda, arah dua supa tu lah, arah bersejenis tu lah. Li'anna harfat tad'if, mana dia harah tad'if? Alladhi huwa ahadul mutajanisaini, yang ialah salah satu pada dua arah yang bersejenis tu. Yalhaquhu al-ibdalu, menghubungi akan dia oleh tukar. Menghubungi akan dia, akan harfat tad'if tu, akan salah satu tu oleh tukar. Dia ada kena tukar juga. Tukar tu mana kena tukar? Ubah jadi harah lain. Ibdal, menukar, maknanya ubah jadi harah lain. Tu mana ibdal. Tengok. Kama anna harfal illati, seperti bahawa harah ilah yalhaquhu al-ibdalu, menghubungi akan dia, akan harah ilah tu al-ibdalu oleh menukar. Harah ilah ada ditukar, tengok waw, al-waw wal ya'u idza taharrakata raga kulibat alifan, ditukar jadi alif. Tu ada. Sebab tu dia masuk dalam ya sama, jadi nak sama dengan fi'il mu'tal, jadi tak salim berlaku. Sebab ada berlaku tukar menukar pada fi'il mudha'af, sebagaimana ada berlaku tukar menukar pada fi'il mu'tal. Gitulah. Kama sayaji'u, kama tu kembali pada yalhaquhu al-ibdal, dekat, ya dekat. Kama sayaji'u kembali kepada yalhaqul ibdal, dekat dengan dia. Kama sayaji'u, seperti barang yang kama kal ibdal. Sayaji'u selagi datanglah i'ma fi babil mu'talli. Dah. Lepas tu kama, pada kama anna tu kaf taluh mazah disifat mutlaq bagi yalhaqu. Yalhaqul ibdal dalam atas. Lepas tu ma tu mazadah. Mazadah, kaf taluh mazah disifat maf'ul mutlaq bagi yalhaqul ibdal dalam atas.
Tengok. Wa huwa ni nak rayak makna ibdal. Ibdal menukar tu apa dia? Wa huwa dan ia al-ibdal. An yuj'ala harfun. An yuj'ala harfun boh dijadikan satu haraf. Mawdi'a akhara ni mawdi'a harfin akhara. Mawdi'a akhara ni mawdi'a harfin akhara. Di tempat haraf yang lain. Ambil satu haraf, diletak di tempat haraf satu lagi. Selepas pada kita hadzah lah. Tengok. Misaluhu misalul ibdal fil mudha'afi. Misal ibdal, misal berlaku tukar menukar pada fi'il mudha'afnya, ka kaulihim. Seperti kata mereka itu, amlaitu. Amlaitu, hakada amlaitu tu bermakna amlaltu. Amlaitu yang dengan makna amlaltu. Apa maksudnya? Yani ni yani ai bikauli bimakna amlaltu. Yani ai bikauli bimakna amlaltu. Yani kanda musannaf dengan katanya bimakna amlaltu tu asluhu aslu amlaitu tu. Amlaltu. Amlaltu. Tu lam sama lam tu lah. Fakulibatil lamu saniyatu. Fakulibat al-lamu saniyatu. Maka ditukar akan lam yang kedua. Ya'an jadi ya. Jadi asalnya mallah. Apa dia? Amallah. Asal amallah. Itu dah. Kulibatil ya usaniyatu. Kulibatil la musaniyatu. Ya antu sebab apa tukar tu? Daf'an litsiqali. Kerana menolakkan akan berat. Nak wilpah daripada berat. Tujuan tukar tu ialah nak bagi lepah daripada berat. Nak wilpah pada berat. Fasara ni ba'dal qalbi. Fasara maka jadilah ya amlaltu tu. Amlaitu. Sara ini ba'dal qalbi jadi amlaitu. Tengok. Itu yang panggil tukar. Tengok ta'rif dia, dhabit dia semula. Wa huwa an yaj'ala harfun. Harfun tu ialah ya. An yaj'ala harfun ya dalam misal kita. Mawdi'a harfin akhar lam yang kedua. Situ. Wa huwa an yaj'ala harfun ya mawdi'a harfin akhar lam musaniyah. Situ. Jangan tukar. An yaj'ala harfun tu ialah ya. Mawdi'a harfin akhar ialah lam musaniyah dalam misal. Itu. Wa harfu tad'ifi mubtada pula. Kalau mata tu atas pada al-ibdal. Kalau matan sama matan tu atas pada al-ibdal. Tapi sini tu jadi harfu tu jadi mubtada. Wa harfu tad'ifi dan bermula haraf tad'if yalhaqu menghubungi ada berlaku di dia. Yalhaqu menghubungi akan dia al-hadfu oleh hazaf. Mana haraf tad'if ada berlaku hazaf juga. Sebagaimana dulu, jadi di sini nak rayak wajah katanya fi'il mudha'af ada serupa dengan fi'il mu'tal. Sebagaimana fi'il mu'tal ada tukar menukar, fi'il mudha'af pun ada tukar menukar juga.
Sebagaimana fi'il mudhari', fi'il mu'tal ada berlaku hazaf, maka di fi'il mudhari' pun ada berlaku hazaf juga. Sebab tu jadi masuk dalam grup ghairus salim dia. Kama anna harfal illati, seperti bahawa seharah illat yalhaquhu, menghubungi akan di akar haraf illat tu al-hadfu, kama sayaji'u fi babihi babil mu'talli. Misaluhu misalul hadfi fi tad'ifi. Misal bagi hadaf pada fi'il tad'if, kama qalu mastu wa zaltu. Mastu wa zaltu. Bi fathil fa, mas, wa kasriha kasril fa, mis. Boleh baca dua lah. Mastu mistu, zaltu ziltu. Boleh baca bi fathil fa wa kasriha kasril fa. Bi fathih itu kembali pada dua-dua, mas dengan zal. Jadi boleh baca mastu mistu, zaltu ziltu. Wa ahastu. Wa ahastu. Tengok. Ai masastu. Ahastu tu mana masastu, menyentuh oleh aku. Yani anna asla mastu. Mastu mistu nah. Asal dianya masistu. Bacaan masistu. Bi fathil mim wa kasri sinil ula wa sukunis saniyah. Bi fathil mim wa kasri sinil ula, dan kasrahkan sin yang pertama, wa sukunis saniyati sukunis sinis saniyati. Sukunis saniyati sukunis sinis saniyati. Jadi baca masistu. Lepas tu masistu, jadi ia boleh baca dua, tak ada ke? Mastu dengan mistu. Lepas tu dia cara tak sama tu. Kalau baca mastu cara lain, kalau baca mistu cara lain. Tengok. Lepas tu tulislah kata mudah. Masistu. Masistu. Sekali dengan bagi. Jadi dia cara dia tak sama tu. Hak jadi mastu lain cara, hak jadi mistu lain cara. Dua-dua cara yang berlainan itu boleh kedua. Kalau kita buat begini jadi mastu, kita buat begitu jadi mistu. Tengok. Masistu untuk nak jadi mastu dulu. Masistu nak jadi mastu. Masistu yang nak jadi masis, nak jadi mastu. Tengok cara dia nya. Falaka, maka harus bagi engkau. Falaka, maka bagi engkau ini, maka harus bagi engkau antahdzifa as-sinal ula ma'a harakatih. Itu mudah-mudah.
mahazaf oleh engkau akan sin yang pertama ma'a harakatihi, sekali dengan baris dia. Sudah lah. Masis tu kita hazaf sin yang pertama sekali dengan baris dia. Jadi mas tu selalu. Fayasiru hina idzin, fayasiru maka jadi ia masis tu hina id hudhifat as-sinul ula ma'a harakatihi. Hina id hudhifat as-sinul ula ma'a harakatihi itu jadi apa? Mastu bi fathil mimi, dengan fathah mim. Satu cara. Tulis masis tu sekali lagi pula. Masis tu sekali lagi pula. Nak wajelah. Walaka dan harus bagi engkau juga. Antang kila harakatas sinil ula ilal mimi ba'da salbi harakatiha. Antang kila harakatas sinil ula, bahawa memindah oleh engkau akan sin, akan baris sin yang pertama. Pindah pergi ke mana? Pindah pergi ilal mimi, kepada mim. Faham mim ada baris dah? Mim ada baris dah? Ba'da salbi harakatiha harakatis sin, harakatil mim. Wa tahdhifa ahadas sinaini, dan mahadzaf oleh engkau akan salah satu pada dua sin. Jadi sini masis tu cara mulanya buai baris mim dulu. Cara mulanya kita buatkan baris mim. Itulah mula. Buai baris mim. Sudah kita buai baris mim, ambil baris sin yang pertama, letak di mim. Letak di mim. Lepas tu tak boleh nak baca lah sin dua sin sakin kedua lagi. Sin dua sin sakin kedua tu. Maka sudah tu buatlah, hazaflah mana-mana satu daripada dua sin. Ikut. Itu serah. Nak buat sin mana-mana satu. Hazafkan salah satu daripada dua sin. Sin yang pertama ain, sin yang kedua lam. Tengok suka hak mana tu. Nak suka nak buat hak mana. Itu serahlah tu. Fahina fayasiru, maka jadi ia yang masis tu. Fayasiru, maka jadilah ia yang masis tu hina id nukilat harakatis sinil ula ilal mim. Dah semula-mula. Hina idin, tengok cara tadi. Mula kita buat kan tadi. Buat baris mim. Dah kan? Kemudian yang keduanya pindah baris sin yang pertama kan. 3 azaf mana-mana satu. 3. Fayasiru, maka jadilah ia yang masis tu hina id sulibat harakatul mimi. Hina id sulibat harakatul mimi wa nukilat harakatus sini ilaiha. Mula. Wa nukilat harakatus sinil ula ilaiha. Wa hudhifa ahadus sinaini. Situ. Hina id sulibat harakatuha. Wa nukilat harakatus sinil ula ilaiha. Semula. Hina id sulibat harakatul mim. Harakatul mim. Hina id sulibat harakatul mimi. Hina id sulibat harakatul mimi. Wa nukilat harakatus sin al-ula ilaiha. Begitu.
Wa nukilat harakatus sinil ula ilaiha. Wa hudhifa ahadus sinaini. Wa hudhifa ahadus sinaini. Ketika itu jadi apa? Mistu. Bikasril mimi. Tapi. Wa zaliltu asa bagi zaltu. Wa zaliltu. Yani anna asla zaltu ziltu boleh cerwa kata bi fathi dhai wa kasr yani anna asla zaltu zaliltu bi fathi dhai wa kasri lamil ula, dengan difathahkan dha dan dikasrahkan lam yang pertama, wa sukuni saniyati fa fu'ila bihi bi zaliltu. Fafu'ila bihi bi zaliltu, maka dibuatkan dengan dia dengan zaliltu tu ma fu'ila, barang yang dibuatkan bimistu, bimastu min ghairi farqin, dengan tidak farak. Jadi dua cara tadi tu dah kan. Dua cara walaka tu, falaka dengan walaka tu, kita buat begitulah pada zaliltu. Jadi tak kena panjang ni lah ayat tu. Wa ahsastu, ani ba if'al, yani anna asla ahsastu bab if'al. Ahsastu tengok bacaan ahsastu bikas bisukunil ha wa fathis sinil ula wa sukuni saniyati ni asini saniyati. Tengok ahsastu caranya. Ahsastu tak kena tulis dah. Ahsastu nukilat fathatus sini ni asinil ula. Nukilat fathatus sin asinil ula. Dipindah akan fathah sin yang pertama, pindah ke mana? Ilal ha'i. Pindah-pindah ilal ha'i kepada ha. Jadi dua sakin nak kena. Jadi dua-dua sin tu sakin kedua-dua. Wa hudhifat ihdas sinaini, dan dihadzafkan salah satu daripada dua sin. Kita buat mana-mana daripada dua sin. Sin satu, sin dua boleh. Fasara ahastu. Fasara maka jadilah ya ahsastu tu ahastu. Falamma sara al-mudha'afu, maka tak kala jadilah fi'il mudha'af, jadi kerana dia tu musyabihan lil mu'talli, menyerupai ia fi'il mudha'af lil mu'talli akan fi'il mu'tal. Apabila jadilah fi'il mudha'af tu jadi serupa dengan fi'il mu'tal, serupa di mana? Fi luhukil ibdali wal hadfi, pada menghubungi menukar dan mahadzaf. Menghubungi itu mana ada berlaku tukar, ada berlaku hazaf. Jawab lama ulhiqah, bukan al-haqqu tu. Nak baca al-haqqu tu, ulhiqah. Ulhiqah al-mudha'afu, dimenyerupai. Ulhiqal mudha'afu, dimenyerupai kan mudha'af bihi bil mu'talli. Sebab tu waju'ila, dan dijadikan dia akan mudha'af tu ghaira salimin kal mu'talli, jadi fi'il tidak salim seperti fi'il mu'tal. Abi, apa tu bahasa yang penting, bahasa yang penting di dalam bab fi'il mudha'af sulasinya ialah idgham. Itu bahasa penting yang kita kena tahu dalam bab fi'il mudha'afnya ialah idgham. Itu yang penting. Wal mudha'afu, dan bermula fi'il mudha'af, yalhaqu, menghubungi, mana ada kena, ada berlaku. Ada kena, ada berlaku.
Bukan hubung sambung tali itu bukan gitu. Menghubungi mana mengenai ada berlaku kat dia begitu. Nah, yalhaquhu menghubungi akan dia. Yalhaquhu macam mana? Uh, Baca mana? Tengok. Tak tahu nak baca nanti je baca. Biddalil muhmalati. Idgham dah. Dal bukan zal. Biddalil muhmalati hakada dal tu mukhaffafatan. Wa huwa al-idgham biddalil muhmalati mukhaffafatan. Dah. Wa huwa al-idgham biddalil muhmalati mukhaffafatan tu min babil if'ali. Daripada bab if'al. Jadi adghama yudghimu idghaman. Wa musyaddadatan atas pada mukhaffafatan. Tasydid dal. Min babil ifti'ali daripada bab ifti'al. Daripada bab ifti'al. Lepas tu tengok kaedah dulu. Kata idza kana fa ufta'ala. Dek mana? Mata. Mata kana fa ufta'ala. Mana tu? No. Kalau kitanya muka surat sebelah bawah. Muka surat sebelah bawah-bawah. Tak ada bawah sebenarnya ada. Dekat-dekat dengan bawah. Mata kana fa ufta'ala dalan. Situ. Muka surat sebelah Allah ke bawah. Pada kata wa'lam annahu mata kana fa ufta'ala. Jangan bawah sangatlah. Dia katanya wa'lam annahu mata kana fa ufta'ala dalan au zalan au zayan kulibat ta'uhu dalan. Situ. Saya jumpa. Dia kalau bab ifta'ala for fi'il dia ialah dal. Dia tukar ta tu jadi dal. Situ. Jadi maknanya sini. Asal id taghama. Id taghama. Id taghama. Id taghama. Tukar ta jadi dal. Tulis payah. Id taghama. Id taghama. Id taghama. Lepas tu tukarkan ta jadi dal. Tukarkan ta jadi dal. Lepas tu idgham. Tukarkan ta jadi dal. Kemudian idgham. Jadi dia bunyi idghama yadghimu idghaman. Idghama yadghimu idghaman.
Situ. Habis tu tulis di idgham. Idgham. Dah kena? Idgham. Lepas tu masuk lillah. Hamzah tu hamzah wasal dah kena? Hamzah belum pada dal tu hamzah wasal. Masuk alillah. Masuk alillah. Ya alillah dia baca kena? Al dah kena? Al. Lepas tu nak beri nampak tu tulis dah 2 kali. Tulis gitu. Tulis jadi gitulah. Alif, lam, alif, dal, dal, rin. Alif, lam, alif, dal, dal. Lepas tu kalau tak ada lilai baca id digham. Tak ada lilai lagi. Id digham. Kalau tak ada lilai. Kemudian jadi tulis kena lah tu. Alif, lam, alif, dal, dal. Gitu lagi dah. Tapi bukan alif hamzah wasal. Tulis alif dua-dua alif tu hamzah wasal. Kemudian ya alillah kita baca mana? Al. Al. Tulis dulu. Al. Tulis. Al berbaris. Al. Gitu dulu. Al. Lepas tu dal yang pertama sakin. Al. Lepas tu dal yang pertama sakin. Dal yang pertama sakin. Kemudian tengok. Al. Dah kata? Al. Lepas tu apabila masuk alif lam hamzah wasal belum pada dal tu gugur pada bacaan. Tak gitu kan? Apabila masuk alif lam hamzah wasal belum pada dal tu gugur pada sebutan. Jadi ada hamzah wasal macam tak ada. Jadi kira kata jadi sekarangnya hamzah wasal tak ada lah kita kira dah. Sebab kita nak kira di baca Jadi apabila kita kira kata hamzah wasal tak ada, jadi lam sakin. Lam sakin lagi kan? Lam alif lam. Dal yang pertama sakin. Jadi bertemu dua sakin. Jadi bertemu dua sakin. Maka apabila jadi bertemu dua sakin berajak kepada membariskan. Berajak kepada kena letak baris. Letak baris di siapa? Di lam. Kena letak baris di lam. Letak baris di lam. Tanya dulu baris mana? Kena letak baris di lam. Kena tanya dulu baris mana? Okay. Maka lam tu sakin. Kaedah kitanya as-sakinu idza hurrika bil kasri. Harah sakin kalau dia mau nak buah baris kena buah baris kasrah. As-sakinu idza hurrika bil kasri. Harah sakin kalau nak buah baris kena baris kasrah.
Jadi sekarangnya kita nak baris akal lam, tak kata? Sekarang kita nak membariskan, nak letak baris di lam. Nak ambil baris mana? Kaedah saat ni, haraf sakin kalau nak berbaris, nak berbaris kasrah. Sebab tu ahaduni, ahadun nun sakin tu. Ahadunillah. Jadi lam tu sekarang baris kasrah. Lam baris kasrah. Baca mana? Alid diram. Alid diram. Ali, Ali. Alid bukan alid, bukan alid gitu ya. Alid diram. Alid diram. Alid diram. Alid diram. Berarti tak kan? Alid diram. Alid diram. Sebab tu alismu. Alismu. Bukan alismu. Itu salah baca tu. Alismu tu. Alismu. Sebab tu falismu dalam mata jumlah macam mana? Falismu, falis, bukan falismu. Jadi ni rajin sedih lah. Falismu yu'rafu. Ini sini alid diram. Ali, Ali. Alid diram. Tengok dalam kitab baca mana? Apabila tengok dalam kitab, ya al tu alif la tu apa tu? Alif la hamzah wasal tu juga lah kan? Hamzah wasal juga. Maka kalau kita mengikut bab ni kena baca mana? Wal mudha'afu yalhaquhu lid-diram. Yalhaquhu lid-diram. Yalhaquhu lid-diram. Kalau wakaf yalhaqu alid-diram. Yalhaquhu lid-diram. Yalhaquhu lid-diram. Gitu lah baca. Gitu. Jadi boleh baca yalhaquhu al-idghamu, boleh baca yalhaqu alid-dighamu. Tapi makna lain-lain tu. Kalau idgham memasuk. Meidgham kita terima itu meidgham. Kalau alidgham teridgham, termasuk. Sebab idgham mana adkhala. Al-idgham mana al-idkhal, memasuk. Kalau idgham mana idkhal, termasuk. Gitu. Wal mudha'afu yalhaquhu al-idghamu wa huwa ni nak baca idgham tu apa dia? Baru kena mudgham fi sini lepas nak kenanya. Wal idghamu nah wa huwa ayil idghamu. Nah fil lughati al idkhal. Ni. Kalau baca idgham kena baca al idkhal. Al-idgham, al-idkhal. Kalau baca al-idgham, kena baca al-idkhal. Fil lughati al-idkhalu atau al-idkhalu. Baca dua lah. Baca dua lah. Wa huwa ayil idghamu atau ay al-idghamu. Boleh baca dua tak mana? Wa huwa ay al-idgham atau ay al-idgham. Fil lughati al-idkhal atau al-idkhal. Pada lughahnya memasuk artinya termasuk. Termasuk tu jadi masuk. Lepas pada memasuk ya jadi masuk. Selepas pada memecah jadi terpecah. Gitu. Selepas pada hala masuk idkhal hala masuk tu. Lepas tu bahawa sudah hala masuk jadi mana? Jadi bermasuk, termasuk. Okay? Hasil pada idkhal, idkhal. Gitu. Itu pada lughah. Wa fil istilahi dan pada istilah. An tusakkina al-harf al-awwala.
bahawa mesakin oleh engkau akan haraf yang pertama. Haraf yang pertama mana dia? Minal harfaini, daripada dua haraf al-mutajanisaini. Dua haraf yang bersejenis, pertama kalinya kita musakinkan haraf yang pertama. Tapi nak musakin tu ingkana mutaharrikan lah. Kalau dia ada baris lah. Kalau dia dah sakin, tak kena buat apa dah lah. Kalau dia ada baris, haraf yang pertama tu, buai baris dulu. Ada kan? Buai baris dulu. Ingkana mutaharrikan. Lepas tu pulaknya, selepas tu, watu derija. Watu derija dan memasuk ulang kau. Tekai masuk. Talak masuk. Tekai masuk, Allah masuk. Watu derija dan memasuk ulang kau. Zalikal harfa, akan nama kita haraf. Haraf yang pertama adalah zalikal harfa, ini al-harfal ula. Tak ada al-harfal awal. Fil harfis sani, di dalam, masuk dalam. Fil harfis sani, di dalam haraf yang kedua. Tengok tanya, masuk ke lubang mana? Kira-kira pada maknanya begitu. Ya, kena buka pintu dululah. Tengok. Nahu maddah fa inna aslahu madadah. Tu cara kita kena idghamnya, fasukkinat ad-dalul fasakkanta. Fasakkanta ad-dalal ula. Cara mulanya kita musakin akan dal yang pertama. Sebab dia ada baris sekarang dah kena. Sudah kita musakinkan dal yang pertama, wa adrajtaha, dan memasuk oleh engkau akan dia akan ad-dalal ula fid dalisaniyati, masuk widuk dalam itu, di dalam dal yang kedua. Sebab tu madda dal berapa kali ni? Dua, kan? Tapi tulisannya satu, tapi pada wakilnya dua je bertindak dia. Duk luar sorang, duk dalam perut sorang. Fasara maddah. Wa yusamma al-harful awwalu minal mutajanisaini, dan dinamaikan haraf yang pertama daripada dua haraf yang bersejenis mudghaman. Dia panggil haraf mudgham. Mudghaman tu ismu maf'ulin, ismu maf'ul. Ini huwa ismu maf'ulin. Sebab apa boleh kata dia tu mudgham? Mudgham sebabnya li'idghamika iyyahu, sebab memasuk oleh engkau akan dia. Kita ambil dia memasuk dah kan? Sebab kita ambil dia memasuk. Lepas tu wa yusammal harfus sani, dan dinamai akan haraf yang kedua minhuma minal mutajanisaini mudghaman fihi, dimasuk di dalamnya. Kalau haraf yang pertama air lah, haraf yang kedua tu gelah tu lah. Dah kan? Haraf yang pertama seolah kata air, haraf yang kedua seolah kata cawe lah. Begitu. Li'idghamika al-harfal awwala, kerana memasuk oleh engkau akan haraf yang pertama fihi, di dalamnya, dalam asani. Gitulah. Dia panggil gitulah. Wal mudghamu fihi, dan bermula haraf mudgham. Apa dia haraf mudgham kalau dia tanya? Al harful awwalu minal mutajanisin. Wal mudghamu fihi, dan mudgham fihi itu apa dia? Al harfus tsani minal mutajanisin. Begitu. Harfani, dua haraf tu fit talaffuzi, pada belafaz dua. Maddah dua tu. Pada belafaz sebutlah, pada belafaz dua. Tapi wahidun fil kitabah, satu pada tulisan. Okay. Tulisan satu. Adapun itu hak jadi bunga-bunga ni. Jadi bunga-bunga lah atas tu alamatnya. Dia tak ada sakut apa dia. Alamat kata ada idgham. Supaya baris ni lah. Alamat. Ya alamatnya tu.
Itu dah. Wal mudghamu fihi harfani adalah dua haraf tu fit talaffuzi bin nisbati ila talaffuzi. Fit talaffuzi ay bin nisbati ila talaffuzi. Harfun wahidun fil kitabati ni bin nisbati ila al kitabati. Dah. Satu pada tulis, dua pada sebut. Gitu dah. Kama ra'aita gitu dah. Wa dzalika kaunul mudghami wal mudghami fi harfaini fi talaffuzi harfan wahidan fil kitabah. Habis itu lah tu. Wa dzalika kaunul mudghami wal mudghami fihi harfaini fi talaffuzi harfan wahidan fil kitabah kainun kama ra'aita. Kama ra'aita. Kama ra'aita. Ra'aita ni dia pakai sebagai hadis. Sallu kama ra'aitumuni. Pakai tu. Apa mana? Maksudnya ra'a ru'yah ilmiyah, bukan ru'yah basariyah. Ada kan? Dia kalau ru'yah basariyah tengok dengan mata tu lah. Tapi nak sini ru'yah ilmiyah, mana tahu. Gitu. Ya kalau hadis tu ru'yah basariyah nisbah bagi hadis. Nisbah bagi sahabat. Ru'yah ilmiyah bagi nisbah bagi orang lepas pada sahabat. Gitu. Kama ra'aitani kama alimta. Gitu. Kama ra'aitani kama alimta, panggil ru'yah ilmiyah. Kama katanya wa dzalika ayil idghamu salasah. Wallahu alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردنا علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.